Yes, saya memang suka minum kopi. Memang itu merupakan minuman saya pada pagi hari pada sarapan. Sebab Oh, saya seorang yang tak boleh kalau sehari tak minum kopi. Sebenarnya Fatin tak suka sangat kopi sebab rasa dia kuat and then dia boleh efek kafein kan, efek kepada waktu tidur Fatin. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, akan tersentuh alna lagu semeru kopi dan Kita tengah hari ini, apa khabar anda semua penonton setia Wanita hari ini? Ada sebab kenapa kita menari kopi dangdut ni? Ini kalau kita lihat kopi dangdut ini juga mungkin menjadi trend dalam kalangan ramai yang menggemari TikTok dan sebagainya. Hari ini ada kaitan dengan topik yang bakal kami bawakan kepada anda. Sama-sama kita naikkan adrenalin kita di tengah hari ini untuk terus bersemangat, terus ceria, terus berinspirasi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda topik berkaitan tentang manfaat dan juga khasiat kopi. Dan Hawa, mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sangat-sangat menggemari kopi. Itu kita nak kongsikan sebentar lagi. Pastinya kopi ini merupakan antara minuman yang paling popular di seluruh dunia. Pastinya ramai dalam kalangan anda pun bangun pagi minum secawan kopi. Pasti ada sebabnya selain daripada kesedapan dan khasiatnya. Itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Okey, tapi sebelum tu kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mana kami mencari jago cabaran snack macam pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dimenangi. Caranya memang mudah saja. Cipta resepi snack, pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Muat naik gambar atau video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam pro dan hashtag The Nestle. Jangan lupa untuk tag rakan-rakan anda dan anda juga boleh cuba filter Instagram Snack Macam Pro untuk mendapat inspirasi. Apa yang anda perlu lakukan? Anda hanya perlu search Snack Macam Pro dalam fitur IG seperti yang sedang dikongsikan di kaca TV sekarang ni. Yang penting mesti ada produk Nestle dalam gambar atau video resepi. Pemedang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Lebih banyak produk Nestle yang anda gunakan, lebih tinggi peluang untuk menang. Layari www.dearnestle.com.my atau /cabaran snack macam pro untuk maklumat lanjut. Okey, itu tentang Nestle. Ada macam-macam cara sebenarnya untuk cara anda memenangi wang tunai sebanyak RM280,000. Dan saya kira hari ini tanggal 10 November 2020 yang mana esok hari istimewa iaitu 11 hari bulan 11 yang mana ada juga sesuatu istimewa nak terus kami kongsikan kepada anda yang mana Lazada 11.11 Super Show kembali lagi pada hari ini. Pada malam ini jam 9 malam di TV3, TV3 YouTube dan aplikasi Lazada yang juga dibawakan oleh Maybelline, Colorino, Family Guard, Samsung, Nissan dan Photobook. Sertai Lazada 11.11 jualan sehari terbesar dengan jaminan harga terendah dan penghantaran percuma. Jadi tambah nilai ke wallet Lazada dan mula tambah ke troli anda sekarang. Macam-macam tu. Ada macam-macam promosi istimewa yang diberikan kepada anda oleh Lazada dan jangan lupa untuk saksikan Lazada Super Show 11.11 jam 9 malam ini hanya di TV3, TV3 YouTube dan juga aplikasi Lazada. Okey, dan tadi di awal tadi sempatlah kita kongsikan kepada anda apa yang sedang trend sekarang ni dan juga tentang khasiat kopi yang bakal kami kongsikan kepada anda. Macam Hawa katakan tadi, kopi merupakan minuman yang cukup popular di seluruh dunia. Malahan di setiap negara juga ada kopi-kopi istimewa masing-masing. Kalau kita di Malaysia ni, kopi kampung tu memang cukup popular lah kan. Dan ini juga menjadi antara kegemaran ramai dalam kalangan masyarakat kita untuk minum pagi ataupun minum petang
yang dicicah pula dengan biskut kering ada gula. Sedapnya. Tapi hari ini kita nak bincangkan tentang khasiatnya. Sebab kalau kita tengok kopi pun ada macam-macam jenis. Tadi Fiza sebutkan tadi kopi kampung. Tapi ada kopi Americano, ada yang suka cappuccino, ada suka latte. Tapi kita nak tahu adakah bahan-bahan yang kita letak seperti susu ataupun sirap dalam kopi tu mengganggu khasiat kopi. Bukan itu saja, kami juga nak kongsikan kepada anda. Sebab selalu kalau sebut tentang kopi ni, orang hanya fikir tentang minuman. Hari ini istimewa juga kami nak kongsikan kepada anda yang mana kopi ini juga boleh dijadikan sebagai bahan perisa ataupun bahan tambahan dalam menu-menu lain seperti kek, roti dan macam-macam lagi tau. Dan sebenarnya kita juga boleh orang kata guna pakai ataupun daripada kopi kita serbuk kopi yang ada dekat rumah tu boleh juga kita jadikan pelbagai menu-menu istimewa yang lain. Kami juga nak kongsikan dan wawarkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini kalaulah mungkin anda ada kopi-kopi istimewa yang menjadi kegemaran anda ataupun lagu kopi ataupun minuman kopi ni yang mengingatkan anda tentang peristiwa-peristiwa istimewa dalam hidup anda, teruskan kongsi bersama dengan kami di www.facebook.com/WHITV3 ataupun follow Instagram kami WHITV3. Kita nak kopi selepas ini, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Biji kopi pertama kali diekspor dari Afrika Timur ke Yaman. Tahukah anda kopi mampu membantu meningkatkan daya ingatan dan mencegah demensia? Fakta menarik yang kedua adalah kopi mampu mengurangkan berat badan. Kopi hitam tanpa gula dapat membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Minuman ini membantu meningkatkan metabolisme badan hingga 50%. Kopi hitam juga membantu membakar lemak di perut. Fakta ketiga, kopi mampu menaikkan mood seseorang. Kafein yang terkandung dalam kopi mempunyai kesan positif terhadap kemurungan. Satu kajian menunjukkan bahawa kafein dapat menghalang reseptor otak daripada bertindak balas dalam situasi tertekan. Fakta keempat, antioksidan di dalam biji kopi dipercayai mampu mengurangkan risiko penyakit seperti kanser, diabetes dan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan Johns Hopkins University, minum kopi mampu menurunkan risiko penyumbatan arteri yang boleh membawa kepada serangan jantung. Fakta kelima, serbuk kopi sesuai untuk dijadikan skrab muka dan badan bagi membuang sel kulit mati. Selain itu, wanita hamil dilarang untuk mengambil kopi setiap hari dalam kuantiti yang banyak kerana boleh menyebabkan keguguran. Itu dia mengenai fakta-fakta kopi. Yang penting lagu masih lagu kopi dangdut, ya. Dan ingin juga saya kongsikan beberapa kajian dari European Society of Cardiology yang mengkaji 20,000 individu selama 10 tahun dan mendapati mereka yang minum 2 cawan kopi sehari dipercayai jangka hayat mereka lebih lama 22% berbanding mereka yang tidak minum kopi. Dan kalau kita lihat, kopi ini ada macam-macam jenis dan adakah khasiatnya berbeza ataupun sama? Bagi membincangkan mengenainya bersama kita di studio pada hari ini ialah Cik Gersharon Cargill, iaitu pegawai dietetik dari Hospital Pantai. Apa khabar, Sharon? Khabar baik, thank you. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana bersama kami. Baik, kalau kita lihat memang kopi ini ada macam-macam jenis, tetapi khasiatnya bagaimana, Cik Sharon? Okey, jadi bila kita cakap pasal kopi, sebenarnya terdapat lebih 1,000 jenis kompaun bioaktif yang terkandung dalam kopi yang mempunyai ciri-ciri anti-inflammatory dan antioksidan. Okey. Jadi bila kita cakap tentang antioksidan merupakan kompaun yang melawan radikal bebas yang merupakan ancaman kepada sel-sel dalam badan. Okey. Dan kalau kita lihat kopi ini memang biasanya kita kaitkan dengan kafein. Adakah kafein itu sebenarnya yang memberi khasiat ataupun ada kandungan-kandungan lain dalam kopi itu? Jadi macam saya cakap tentang antioksidan tadi, so kafein juga merupakan salah satu antioksidan yang terkandung dalam kopi juga. Jadi selain daripada kafein, antioksidan lain ialah kita ada 4 jenis. Right, kita ada kafeistol, polyphenols, melanoidins dan juga kafein. Tapi semua antioksidan ni fungsi dia sama untuk melawan radikal bebas yang merupakan ancaman kepada sel-sel badan dalam badan kita. So fungsi dia adalah untuk melawan radikal bebas yang merupakan ancaman kepada sel badan. So radikal bebas ni sebenarnya memang terjadi dalam badan secara semula jadi, tetapi mungkin disebabkan pencemaran ataupun gaya hidup yang tidak seimbang, radikal bebas dia boleh meningkatkan amount of radical bebas dalam badan kita. So besides natural antioksidan dalam badan, kita
juga perlu ambil daripada makanan itu sendirilah. Bercakap mengenai makanan, biasanya kopi ini diambil ataupun minum dengan pastry ataupun roti ataupun kek. Memang padanan yang sesuai dari sudut nutrisi ni kenapa? I think this is something that memang dah lama orang selalu gandingkan macam minum kopi dengan pastry ataupun because I think rasa pahit pada kopi tu memang bersesuaian dengan rasa manis yang biasa ada pada roti, pastry ataupun kek. Itu merupakan probably salah satu sebab kenapa gandingan dia sebegitu. Okey, kalau kopi ni rasa dia memang pahit, tetapi tak semua orang suka rasa pahit dalam kopi tu. Sebab itulah ada yang suka latte campur susu, susu pekat ataupun gula ataupun sirap. Adakah mengganggu khasiat dalam kopi tu? Yes, betul. Memang campuran bahan-bahan seperti ini akan mengganggu khasiat dalam kopi. Jadi dalam kajian-kajian yang kita ada tentang kopi, semua kopi ini maksud dia adalah penggunaan black coffee. Bukan dengan addition penambahan gula, susu pekat manis ataupun sirap. Kerana penambahan bahan-bahan ini dalam kopi, dia akan meninggikan risiko banyak penyakit lain pula. Jadi khasiat kopi ini yang kita cakap ialah black coffee atau dengan penggunaan bahan macam susu atau gula dalam kuantiti yang sedikit. Okey, kita bercakap mengenai khasiat dalam kopi hitam sahaja, black coffee ataupun americano. Tetapi pastinya bukan semua yang boleh menerimanya. Lepas ni kita boleh tanyakan apa yang boleh gantikan susu pekat ataupun gula ke dalam kopi. Fiza di sana bukan tengah menari tetapi ada resepi yang ingin dikongsikan bersama anda semua. Silakan Fiza. Okey, terima kasih Hawa dan juga Sharon, yang mana penerangan dan juga penjelasan berkaitan tentang kopi itu tadi sangat-sangat menarik minat bukan saja saya, tapi saya pasti anda penonton-penonton dan juga peminat kopi. Okey, dalam kalangan kita mungkin ada yang sangat meminati kopi dan ada juga yang baru-baru belajar ataupun kurang gemar sebenarnya dengan rasa kopi ini yang walaupun kadang-kadang diletakkan gula, masih lagi ada rasa pahitnya. Jadi sekarang ni saya bersama dengan Ainul Azura Anwar daripada Mumster Cake & Co, yang mana kami nak kongsikan kepada anda demonstrasi untuk kita buat kek burnt cheesecake kopi. Betul Ainul? Okey, Ainul, sama-sama Ainul kongsikan kepada penonton-penonton kita. Boleh mulakan buat. Okay, Ainul mungkin juga boleh kongsikan apakah jenis-jenis kopi yang digunakan oleh Ainul untuk buat kek ni. Sama ke dengan kopi yang kita bancuh kat rumah ataupun bagaimana? Oh, tidak. First saya prefer kopi, serbuk kopi. Ataupun kita boleh inilah grind. Ini kan serbuk kopinya? Ya, betul. Okey, ini boleh, ini adakah serbuk kopi yang sama macam kalau kita nak bancuh kopi panas kat rumah tu ke ataupun bagaimana? Jenama apa-apa? Jenama apa-apa, tak kisah. Okey. Kemudian Ainul? So, sekarang ni saya tengah beat cream cheese dengan gula. Okey. Dan mungkin nak tanya jugalah kepada Ainul, kalau kek ni ada macam-macam jenis kek dan kebiasaannya orang minum kek dengan kopi, makan kek dengan kopi. Tapi ini Ainul mengambil inisiatif untuk memasukkan rasa kopi terus ke dalam kek. Macam mana dapat inspirasi ni? Sebab saya memang suka dengan kopi. Okey, so saya rasa saya perlu ada selain coklat, vanila ke, so kita perlu boleh je add on kopi. Okey, alright. Sebagai penambahan rasa lah. Bagi penggemar-penggemar kopi, kita tambahkan rasa kopi ini sebagai pengganti kepada coklat ataupun vanila dan sebagainya. Okey, bila dah buat resepi kopi burnt cheesecake ni kan, bagaimana pula dari segi sambutannya? Adakah memang penggemar-penggemar kopi suka kan rasanya? Betul. Memang suka sangat sebab tak semua orang suka coklat kan. Jadi memang sangat-sangat digemari lah. Okey. Dan dapat sambutan. Ainul katakan yang menggunakan serbuk kopi ataupun biji kopi yang dihancurkan. Tetapi lah kan Ainul, kalau katalah kita tak nak guna serbuk kopi ni, kita nak gunakan perisa kopi yang sedia ada dan sebagainya, bagaimana? Boleh juga. Kita bancuh dia jadikan air lah. Kita bancuh dengan air panas. Okey. Kalau kita cakap tentang kopi ni, memang ada banyak khasiat-khasiat kopi ni. Malahan ada juga kajian-kajian yang mengatakan kopi ini juga boleh membantu untuk mengurangkan kemurungan, tinggi antioksidannya, bagus untuk menguruskan badan jika diminum tanpa gula. Tapi inilah juga kan, kalau kita dah lihat ini dimasukkan kopi ke dalam kek ini pula kan. Adakah sebenarnya kalau kita lihat kanak-kanak kan, boleh tak makan tu, gemar tak untuk makan kek yang berperisa kopi ni? Gemar juga sebab kita bila serbuk kopi, original kopi, dia tak ada terlampau rasa kopi sangat. Dia very well blend lah. So budak-budak pun minat juga untuk
Orang kata rasa dia manja-manja je lah, tak kuat sangat. Tapi saya juga nak kongsikan, kalau saya sendiri sebenarnya saya bukanlah penggemar kopi. Saya memang tak minat minum kopi, apalagi kopi-kopi yang mahal tu. Jadi kalau saya nak minum kopi, saya kena pilih jenis-jenis kopi. Jadi mungkin dengan adanya kek berperisa kopi ni secara tak langsung juga boleh memberi satu dimensi baru ataupun peluang untuk orang-orang yang baru nak belajar minum kopi, nak suka kopi ni untuk cuba menghargai kopi. Tadi Ainul cakap Ainul memang peminat kopi kan? Betul. Tapi kalau banyak-banyak jenis kopi jenis apa yang Ainul suka? Espresso. Espresso tu Sebab macam mana dia tu? very strong bau dia dan wangi. Okey. Dah berapa lama minat kopi ni? Berapa lama? Sejak remaja kot. Sejak remaja. Okey. Espresso ni selalu orang kira shot kan? Selalunya berapa banyak minum? Kalau sekali minum tu? Pekap lah. Kita kena jaga jugalah kesihatan. Okey. Sambil Ainul teruskan membuat kopi burnt cheesecake ni, saya nak tanya soalan kepada Sharon. Sharon, menurut satu kajian yang telah pun dilakukan oleh E. Nehling menunjukkan bahawa pengambilan kafein secara berulang dalam kadar 75 mg bersamaan dengan satu cawan kopi boleh memberi kesan dalam perubahan emosi yang lebih baik. Malahan ada juga kajian yang menunjukkan bahawa kafein boleh membantu untuk mengurangkan simptom kemurungan. Tapi ini juga mungkin ada percanggahan dan juga perbalahan. Menurut pembacaan saya, ada juga komen-komen netizen yang mengatakan kalau kadang-kadang dia ada anxiety ataupun tiba-tiba dia minum kopi dia akan rasa berdebar-debar, mula rasa panas dan sebagainya. Bagaimana kita nak lihat kajian ini dan juga percanggahan komen-komen daripada netizen tu? Adakah sebenarnya kesan pengambilan kopi ini adalah berbeza mengikut individu, Sharon? Memang betul. Sebenarnya kesan pengambilan kopi adalah berbeza mengikut individu. Jadi untuk setengah orang, pengambilan kopi tidak mendatangkan sebarang simptom seperti nadi yang laju atau tekanan darah yang lebih tinggi. Tapi bagi setengah individu, badan mereka memang jenis kalau minum kopi lebih sikit, memang akan nadi lebih laju, tekanan darah meningkat, rasa gelisah. Jadi setiap individu reaction terhadap kopi berbeza. Jadi nasihat dia ialah ikut badan sendiri. Macam mana yang apa kuantiti yang paling sesuai untuk badan sendiri. Dan kalau kadang-kadang kita ke kedai kopi dan bila kita nak membuat pesanan, boleh juga kita minta decaf ataupun dengan kafein. Apa bezanya decaf kopi dengan kopi biasa? Actually decaffeinated memang a large portion, kuantiti yang besar kafein telah pun dikeluarkan daripada kopi itu sendiri. Yang tinggal biasanya memang around 94 to 98% peratus kafein telah dikeluarkan daripada kopi. Yang tinggal biasanya hanya dalam 2 hingga 8 miligram untuk satu cawan kopi, berbanding dengan kopi caffeinated biasa mengandungi lebih kurang 75 hingga 100 miligram kafein. Dan tadi Cik Sharon pun ada sebutkan apabila minum kafein dia akan tingkatkan kita punya heart rate. Dan adakah ini kepada mereka yang bersukan? Biasanya kalau rakan saya pun sebelum mereka bersukan, mereka akan pastikan mereka minum secawan kopi. Apa kesannya sebenarnya? I guess untuk orang yang bersukan mungkin antara sebab yang mereka minum minuman berkafein ni adalah untuk, because kita tahu minum minuman kafein ni dia akan meningkatkan fokus, meningkatkan tenaga. Itu yang banyak orang suka minum waktu pagi. Dia macam untuk memulakan hari. So itu merupakan salah satu sebab mengapa orang yang bersukan dia suka untuk minum kopi sebelum memulakan apa-apa aktiviti lah. Itulah kadang-kadang kita tengok ada yang boleh minum sampai 6 cawan kopi sehari. Saya pun tak tahu macam mana. Jadi saya tengok Ainul pun dah nak siap ke kek dekat sana, Fiza? Sambil-sambil Ainul buat tu, mungkin ada soalan lagi nak kita tanyakan kepada Sharon ni. Kalau kita cakap tentang pengambilan kopi ni kan, kalau kita lihat generasi terdahulu, kopi ni antara mungkin minuman yang pasti ada di setiap rumah. Minum kopi petang-petang, makan pula dengan ubi kayu cicah sama tumis. Sedap. Okey. Tapi dari segi pengambilannya terhadap kanak-kanak, seawal usia berapa sebenarnya kita ini dibolehkan untuk mengambil kopi ni? Maklumlah kopi juga ada kandungan kafein. Walaupun ada kebaikan-kebaikannya, tapi kita harus akur ada juga kekurangan-kekurangan yang kita akui. Dan juga selain daripada kanak-kanak, pengambilan kafein terhadap ibu-ibu yang sedang hamil, Sharon. Jadi betul, memang pengambilan kafein terhadap kanak-kanak sebenarnya tidak digalakkan. Even organisasi seperti American Academy of Pediatrics tidak menggalakkan pengambilan kopi disebabkan dia akan meningkatkan pengambilan kafein.
Jadi pengambilan kafein yang berlebihan boleh menyebabkan simptom seperti gangguan tidur, menyebabkan nadi yang laju, kegelisahan, and then bagi kanak-kanak yang kuat bersukan boleh menyebabkan dehidrasi juga. Bercakap mengenai tidur, tidak semua orang boleh minum pada waktu tengah hari ataupun petang. Kadang-kadang pukul 3 pagi baru tidur. Itu kita akan kembali lepas ini. Tetapi jom kita tengok kek bersama Fiza dekat sana. Okey, kek dah siap. Dah kita masukkan dalam oven pun, Ainul. Berapa lama masa yang diperlukan untuk kita bakar buncis kek kopi ni? 45 minutes. 45 minit. Okey, kita nak tunjukkan resepi kedua tadi tu. Selain daripada kek, sebenarnya Sharon dan juga Hawa serta penonton-penonton, ada satu lagi resepi yang kita nak kongsikan. Yang ni resepi apa, Ainul? Roti kopi. Roti kopi. Okey, ini mungkin boleh jadi favourite saya. Okey, tadi kita dah masukkan dalam bread maker ni, bahan-bahan asas lah. Apa yang kita masukkan? Kita masukkan tepung roti, butter, yeast, susu, kopi wajib. Okey, tunjukkan kepada kamera kita kopi ni. Okey, adakah kopi ini sama dengan kopi yang kita gunakan untuk buat kek tadi ataupun bagaimana? Terpulang, bagi saya yang saya sediakan sama, tapi misalnya kata kalau Fiza tadi kata dia suka kopi kampung kan, so kita bolehlah. Boleh. Minta sebab kopi tu. Kalau nak mudahlah kan, katalah kita beli kopi kat luar. Okay. Kita beli, boleh teruskan? Kita beli kopi kat luar, ada baki tak minum. Sebab maklumlah kadang-kadang bagi bukan penggemar kopi Tega ni, nak minumkan satu cawan kopi tu bukan mudah. Jadi tak nak bazir kan? Balance daripada tu bolehkah kita masukkan untuk jadikan perasa dalam roti kita? Boleh? Saya boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Wah, mudah je guna bread maker ni. Bread maker kita. Dia tolong pusingkan. Nanti siap 3 jam. 3 jam. Selepas 3 jam. Esok kita kongsikan hasilnya. Okey. Ini kalau saya lihat di depan ni ada juga lagi bahan-bahan lain seperti oat dan juga kopi ni kan. Adakah ini untuk diletakkan sebagai topping atau bagaimana? Bukan, ini kita nak next recipe. Okey. Kita boleh tunjukkan je terus sambil roti kita diuli tu kan. Dari segi bahan-bahan yang digunakan tadi, kalau kita lihat daripada kek, roti sampailah ke cookies ni, kita akan gunakan bahan asasnya iaitu kopi. Secara tak langsung, bukan saja kita nak kongsikan manfaat kopi ni, tetapi kami juga nak berikan anda idea dan juga inspirasi bagaimana untuk anda memvariasikan kopi anda di rumah. Kami nak kongsikan kepada anda hasil cookies kopi ini sebentar lagi, tapi kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Yes, saya memang suka minum kopi. Memang itu merupakan minuman saya pada pagi hari pada sarapan. Sebab biasa saya selalu siapkan kopi bersama dengan ada minyak kelapa sikit, baik itu kesihatan, lancaran darah dan sebagainya, dan memang memberikan kata orang tu mengejutkan dan menghidupkan kita pada pagi hari. Saya seorang yang tak boleh kalau sehari tak minum kopi. So saya akan make sure hari-hari saya bangun pagi, the first thing yang saya akan buat adalah bancuh kopi saya dulu. Sebab kalau saya tak minum kopi, saya rasa saya akan sangat letih, mengantuk dan lesu. Sebenarnya Fatin tak suka sangat kopi sebab rasa dia kuat, and then dia boleh efek kafein kan, efek kepada waktu tidur Fatin, which is kalau minum Fatin susah nak tidur, sakit kepala. Dia adalah peminat tegak kopi itu sendirilah. Dan kenapa saya suka adalah disebabkan rasa keunikan kopi itu sendiri yang berbeza dengan air-air yang lain. Cara saya minum kopi, first sekali saya akan hidu dulu kopi tu. Bau kopi tu, saya sangat suka bau kopi. Saya rasa bau tu awakening, dia fresh, dia menyebabkan minda saya macam bangun. Saya paling unik cara saya pengambilan kopi. Pertama sekali isteri saya sediakan, isteri saya siapkan, saya minum je. Itu dia, ada macam-macam jenis cara orang minum kopi. Ada juga yang gemarkan bau kopi itu, tergantung kepada anda sendiri. Okeylah Ainul, nak tanya juga kepada Ainul. Kalau tadi dari awal kita dah kongsikan, mungkin ramai dalam kalangan kita ni yang minum kopi begitu sahaja, ditambahkan dengan susu, dan ada juga yang menjadikan roti ini gabungan makanannya selain daripada ubi kayu tadi tu, makan pula dengan kek dan sebagainya. Tapi apa yang mencetuskan idea dan juga inspirasi untuk Ainul sendiri memodernkan kopi ini ke dalam bahan-bahan dessert Ainul sendiri? Bagi saya, bila saya dah inovasikan macam ni, saya nak beri peluang pada sesiapa saja mencuba dessert yang ada kopi.
Kadang-kadang kita takut kan nak ambil kopi. Okey. Tapi sebenarnya kopi ni selain daripada boleh dijadikan minuman dan juga makanan, ada juga yang mengatakan bahawa biji kopi yang dihancurkan sesuai untuk dijadikan skrab badan apabila dicampur dengan gula yang dijadikan sebagai ejen pelekat untuk menghapuskan daki-daki yang ada di tangan dan juga di badan. Malahan ada juga yang mengatakan bahawa serbuk kopi itu juga mampu untuk menghasilkan kolagen di kulit. Sejauh mana kebenarannya itu saya tak pasti, tapi mungkin Hawa dan Syairan juga ada sesuatu yang nak dikongsikan lebih banyak lagi tentang pengambilan kopi ni. Silakan. Ya Fiza, sedapnya roti kopi tu, tak sabar nak rasa. Tinggal sikit ya. Okey. Baik, kalau kita lihat kopi ini memang ada macam-macam jenis dan bercakap mengenai nutrisi, pastinya ramai nak tahu tentang kandungan kalorinya. Boleh Syairan kongsikan apa beza kandungan kalori dalam setiap kopi? Alright, so bila kita cakap tentang jenis kopi, yang pertama I think dari segi coffee beans pun kita ada perbezaan, Robusta, Arabica dan Liberica. Tapi kalau kita lihat dari segi kalori, black coffee memang kalori dia kosong. Dia tak ada sebarang kalori black coffee. Kalau tak diletakkan gula lah. Ya. Tapi jika kita minum ada tambah gula, ada tambah sirap, ada yang ada krim dekat atas, memang yang itu kopi jenis tu kalori dia memang tinggi. Bagaimana pula dengan mereka kalau minum kopi hitam black coffee tetapi sekurang-kurangnya 2 sudu teh gula, berapa kandungan kalorinya agak-agak? Biasanya satu sudu teh gula mengandungi lebih kurang 20 kalori. Jadi 2 sudu teh gula mengandungi lebih kurang 40 kalori. Tapi jika ditambah dengan susu, disarankan untuk menggunakan susu rendah lemak ataupun susu skim berbanding dengan susu pekat manis kerana kandungan gula dan juga lemak yang tinggi. Untuk gantikan susu pekat manis. Dan tadi Cik Syairan pun ada sebutkan kalau minum kafein, denyutan jantung akan menjadi lebih tinggi. Bagaimana dengan mereka yang mengidap darah tinggi? Bagaimana pula dengan mereka yang mengidap diabetes? Jadi bagi mereka yang menghidap tekanan darah tinggi, sekiranya tekanan darah tinggi tidak terkawal, tidak disarankan untuk minum kopi secara berlebihan. Adakah disebabkan kandungan kafein tu? Ya, kandungan kafein boleh menyebabkan denyutan nadi menjadi laju, meningkatkan tekanan darah juga. Jadi sekiranya tekanan darah tinggi tidak terkawal, pengambilan kafein harus lebih terkawal. Dan kalau kita tengok tadi ramai sebenarnya penggemar kopi. Nak tanya pegawai dietetik kita hari ini minum kopi tak? Bukan penggemar kopi, lebih kepada penggemar teh. Okey, bercakap tentang teh. Macam mana beza kafein dalam kopi dan dalam teh? Kandungan kafein dalam teh kurang berbanding dalam kopi. Kandungan kafein dalam satu cawan teh adalah lebih kurang 40 hingga 50 miligram kafein. Sementara dalam kopi adalah lebih kurang 75 hingga 100 miligram. Okey, baik. Seperti yang dapat kita lihat di kaca TV, itu perbezaannya ya? Kafein. Okey, baik. Dan bagaimana pula dengan mereka yang tak sah kalau sehari tak minum kopi tetapi kadang-kadang terlalu berlebihan? Berapa cawan kopi maksimum seorang boleh ambil dalam sehari dan bila waktu yang paling sesuai? Jadi saranan pengambilan kopi dalam sehari adalah 1 hingga 2 cawan sehari. Tetapi kita ada juga kajian yang menunjukkan pengambilan sehingga 6 cawan kopi juga tidak memberi tindak balas negatif. Tapi kalau kita lihat dari segi amalan gaya hidup sihat, pengambilan kopi sehingga 6 cawan boleh menyebabkan secara tidak langsung seseorang itu mengurangkan pengambilan air putih kerana terlalu kerap minum kopi. Dan kita tahu juga kopi ada diuretic effect, iaitu dia boleh menyebabkan loss of water daripada badan, right? So boleh mengganggu keseimbangan air dalam badan. Oleh itu saranannya adalah 1 hingga 2 cawan untuk tidak mengganggu hydration status dalam badan. Okey, tidak salah untuk minum kopi, yang penting pengambilan air pun perlu juga. Okey, dapat kita lihat sekarang pencuci mulut kita dah pun siap. Ya, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada penerbit saya sebab letak saya kat sini. Pandai dia. Okey, sebenarnya saya dah rasa jenis-jenis pencuci mulut yang disediakan oleh Ainul tadi. Saya dah rasa cookies ni sebenarnya walaupun diletakkan serbuk kopi tetapi rasanya sangat minima. Sebenarnya tak rasa pun sangat kopi. Saya rasa mungkin bagi penggemar-penggemar kopi akan merasakan kurang rasa kopinya. Dan bagi saya yang kurang gemar kopi, saya rasa orang putih kata just nice. Sedang elok. Okey, saya nak cuba rasa burnt cheesecake kopi pula. Dan kalau cakap tentang kek ni, saya sangat cerewet juga sebab saya hanya makan kek coklat. Tapi jadi saya cuba makan kek kopi. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa kek. Dia rasa kek ada kopi dan juga cheese dia yang lebih kuat. Yes. Tapi untuk penggemar-penggemar kopi mungkin akan gemarkan rasa burnt cheesecake coffee ni sebab rasa kopinya sedikit kuat berbanding daripada cookies tadi. Kalau boleh saya letak dekat sini Alright. Okey, saya nak rasa roti pula Ainul. Boleh sambil-sambil tu Ainul juga mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton selain daripada resipi coffee burnt cheesecake, ada cookies dan juga roti ni, apa lagi bahan-bahan ataupun jenis-jenis resipi lain yang disediakan oleh Ainul? Contoh salah satunya scone. Scone ni kita olahlah dengan kopi. Okey. Tart ni pie, apple crumble coffee pie. And then juga cupcake. Okey, bagi penonton yang mungkin nak tahu, nak lihat dengan lebih lanjut, nak tengok resepi daripada Ainul, bagaimana caranya? Okey, boleh follow IG Momster Cake & Co. Dan FB jugalah. So kita akan update lah resepi-resepi. Okey, tadi kan saya dah rasa roti ni, sebenarnya roti ni pun sedap juga, lembut teksturnya sebab dia kena uli 3 jam baru siap roti ni. Tak rasa juga kopinya, tapi mungkin kopi tu lebih nak dilihat sebagai hiasan juga ya. Tekstur-tekstur yang ada di dalam roti ni apabila dah pun dipotong. Okey, kalau kita cakap tentang apple crumble coffee ni, dalam ni ada letak apa? Intinya ada letak memang inti kopi ke ataupun apple dicampur dengan kopi? Apple, cinnamon lah. Okey, so yang crumble ni, coffee crumble, kita mau tu untuk taste coffee. After taste tu lah. Yes. Jadi kalau macam ni kan, mungkin dah tak perlu minum dengan kopi. Sebab kita dah ada pencuci mulut kita yang berasaskan kopi. Minuman tu kita mungkin boleh tukar dengan air kosong ke, ataupun minuman yang kurang kafeinnya. Sebab kita juga harus tahu pengambilan kafein yang perlu untuk diri kita sehari bagi mengelakkan masalah-masalah yang berlaku. Okey, mungkin Sharon juga boleh kongsikanlah kan kepada penonton-penonton kita, kalau kita nak tahu tentang pengambilan kafein tu tadi, walaupun kita pencinta, kita suka kopi ni, kadang-kadang ada orang kata I need my coffee fix every day. Wajib kena ada kopi. Tapi kita juga kena tahu juga, kadang-kadang faktor kesihatan kita mengikut umur kita juga akan berbeza-beza dan berubah. Kita 10 tahun dulu dengan 10 tahun akan datang tak sama. Jadi dari segi pengambilan tu juga sebenarnya adakah kaitannya dengan kemampuan diri, kesihatan dan juga faktor umur serta gender? Apa yang kita kena elak? Okey, dari segi pengambilan kopi memang macam Fiza cakap, pengambilan tu kena ikut kemampuan sendiri. So memang itu nasihat dia. So ikut kepada kemampuan berapa yang kita boleh, berapa cawan yang boleh diambil dalam sehari, berapa cawan yang tidak mendatangkan kesan-kesan negatif, denyutan nadi yang laju, kegelisahan, gangguan tidur. Kerana ini juga, tidur sesuatu yang penting, right? Jadi berapa cawan sehari yang boleh diambil itu ikut kemampuan diri sendiri. Itu mereka yang boleh minum kopi dan menggemarkan sangat kopi seperti saya lah. Tetapi sesetengah orang kadang-kadang dia tak boleh minum kopi ataupun apa-apa minuman yang mengandungi kafein. Sebab bila minum je tak boleh tidur, rasa loya, rasa pening. Kenapa itu Cik Sharon? Jadi because kesan kafein pada badan macam kita bincangkan sebelum ni sangat berbeza antara individu. Ada yang memang tak boleh macam yang Hawa kata tadi, pengambilan kafein memang menyebabkan loya, muntah. Maksudnya orang tu memang pengambilan kafein dengan badan dia tidak sesuai. Jadi ada juga kawan-kawan saya yang pengambilan kafein awal pukul 12, pukul 1 pun malam tetap tak boleh tidur. Jadi ikut kemampuan badan masing-masing sebab kita faham badan sendiri. Jadi pengambilan kafein lihat secara individu. Ya, lain orang, lain badannya, lain penerimaannya. Baik, mungkin sedikit pesanan kepada semua penonton wanita hari ini yang mungkin gemarkan sangat kopi dan sedikit nasihat kepada mereka. Ambil itu boleh, tapi mungkin berpada-pada. Ya, betul. Jadi pengambilan kopi walaupun kita dah bincangkan kaya dengan antioksidan, tapi tidak bermakna bahawa pengambilan antioksidan daripada buah-buahan atau sayur-sayuran boleh dielakkan. Pengambilan antioksidan juga boleh didapatkan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kopi itu adalah beverage yang sampingan. Alright. Jadi bagi penggemar kopi boleh teruskan minum kopi dalam kuantiti yang bersesuaian dengan penerimaan badan, tapi yang tidak menggemar kopi tidak perlu untuk mula minum kopi hanya kerana terdapat beberapa jenis antioksidan. Dan juga bahan-bahan lain yang kita gunakan untuk bancuk kopi juga penting. Jadi pastikan kalau selepas ni nak pesan kopi atau bancuk kopi di rumah, penggunaan susu pekat manis, creamer digunakan dalam kuantiti yang berpada-pada. Kita juga ada pilihan lebih sihat, susu rendah lemak, susu skim dan juga kuantiti gula yang berpada-pada. Itu dia pesanan daripada Cik Sharon. Yang paling
penting tahu kondisi badan anda dan makan dengan seimbang. Terima kasih Cik Sharon atas masa yang diluangkan. Silakan Fiza. Terima kasih Sharon. Sangat-sangat bermanfaat apa yang dikongsikan oleh Sharon itu, khususnya bagi anda penggemar kopi. Ingat tahu, kalau tak minat kopi tak payah nak mula minum kopi hari ini. Banyak lagi antioksidan kita boleh cari kat tempat lain. Okey, I know. Sekali lagi kalau boleh dikongsikan kepada penonton laman sesawang Instagram ataupun Facebook yang mana mungkin boleh penonton-penonton melihat hasil kreativiti dan juga karya-karya daripada Ainul sendiri. Okey, boleh follow IG Momster Cake & Co. Okey, Momster Cake & Co. Ada macam-macam di situ. Dapat anda saksikan, ada bukan saja resepi berasaskan kopi, tapi ada macam-macam lagi variasi kek, kuih-kuih dan pemanis mulut yang ada. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita, Sharon dan juga Ainul yang berkongsi resepi minum petang yang sempat mungkin anda lakukan untuk keluarga anda pada petang ini berasaskan kopi, ataupun kalau tak suka kopi, boleh diletakkan bahan-bahan lain. Yang paling penting sekali sesuai dengan kondisi kesihatan kita, insya-Allah. Okey, sama-sama saya terus nak menikmati hidangan Apple Crumble Coffee ini. Kita nak berehat dahulu. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, Hawa. Sebelum berpisah, kami ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini. Tawaran bocor untuk jualan sehari terbesar Lazada 11.11. Tangkapan skrin mengenai tawaran Crazy Flash Sale yang sulit sewaktu persidangan video telah disebarkan tanpa diketahui. Jadi jangan lupa hari ini 10 malam Lazada Super Show, 9 malam di TV3 dan esok 11.11 Crazy Sale ini telah pun bermula. Okey, baiklah penonton, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini. Walau di mana anda berada, pastikan terus menjaga keselamatan diri anda dan juga insan-insan tersayang di sekeliling anda. Sama-sama kita bersatu padu untuk memastikan kita semua dapat terus mengurangkan lengkukan COVID-19 ini. Ya, tidak kira siapa pun anda ikut SOP yang telah ditetapkan. Pastinya ini merupakan saat yang mencabar bukan sahaja untuk rakyat Malaysia tetapi semua orang. Dan tahniah juga kesempatan ini ingin kami ucapkan kepada warga KKM sebab semalam dapat kita lihat kes pulih yang tertinggi iaitu 1,345 kes sembuh. Alhamdulillah. Okey, dan tahniah juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama terus mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dan juga KKM ini. Baiklah, esok insya-Allah kami akan kembali bersama dengan anda tentang satu lagi topik. Dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik global kesihatan COVID-19 ini, mungkin ramai juga yang mengalami masalah kesihatan mental. Antaranya FOMO ataupun fear of missing out, bagaimana kita rasa ketinggalan daripada insan-insan di sekeliling kita. Ini yang kami nak kongsikan kepada anda, apakah impak dan juga implikasinya terhadap mereka yang menghadapi FOMO ini. Teruskan bersama TV3, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watanya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik